Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk hari ini bersama cikgu lagi, Cikgu Aja daripada SMK Datuk Haji Abu Hassan Sail akan berkongsi dengan awak semua tentang ilmu morfologi. Okey, ini merupakan rak digital cikgu. Okey, kita akan tengok dekat sini. Kita akan tengok terus kepada komponen morfologi. Baiklah, awak semua akan tengok dekat sini. Okey, ini merupakan komponen morfologi. Apa itu morfologi? Okey, morfologi ialah satu kajian ilmu berkaitan dengan perkataan-perkataan. Kalau sebelum ni cikgu dah cerita dah, sintaksis ialah satu kajian ilmu tentang ayat. Tetapi morfologi ialah satu kajian ilmu tentang perkataan-perkataan. Okay. Jadi cikgu teruskan lagi, terdapat beberapa perkataan yang kita kena tahu, beberapa jenis perkataan yang kita kena tahu dalam morfologi. Kita tengok dekat sini. Morfologi terbahagi kepada dua, iaitu dua komponen utama, iaitu 4 golongan kata terbagi kepada golongan kata dan proses pembentukan kata tersebut. Okey, jadi 4 golongan kata iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Baiklah, sekarang ni kita akan tahu ada 4 golongan kata. Ulang semula dengan cikgu. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okay. Dalam mewujudkan golongan kata ini, kata daripada kata dasar, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas akan membentuk perkataan-perkataan dalam melalui 4 proses utama. Okey, baiklah. Sekarang ni awak kena faham. Kita ada 4 golongan kata dan 4 proses pembentukan perkataan itu sendiri. Ini semua adalah ilmu morfologi. 4 proses pembentukan iaitu proses yang pertama iaitu proses pengakrominan ataupun kita biasa dengar akronim. Okay. Kita pergi kepada proses yang kedua iaitu proses pengimbuhan, iaitu imbuhan. Imbuhan kita tahu kan ada imbuhan apitan, imbuhan sisipan, imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Okay. Yang ketiga kita ada proses penggandaan. Okay. Penggandaan berentak ada, penggandaan penuh ada, penggandaan separa ada. Okey, dan yang keempat ialah proses pemajmukan. Okey, baiklah, cikgu teruskan lagi. Kita tengok kepada golongan kata dulu. Golongan kata iaitu kata nama. Okey, secara asasnya kata nama terbahagi kepada kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri. Okey, ini kebiasaan yang kita dengar. Okey, jadi awak kena tahu, cikgu nak cerita hari ni tentang awak kena tahu sahaja. Dalam komponen kata nama ni ada beberapa jenis kata nama. Okey, kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri. Okey, baiklah, ni awak boleh rujuk dekat sini. Okey, apa itu kata nama am? Kata nama am ialah bersifat umum, yang hidup ataupun yang tidak hidup. Okey, yang mati. Contohnya yang hidup apa? Okey, yang hidup kata nama am kucing, abang, kakak, ibu, ayah, itu semua kata nama am. Tapi kalau kata nama am yang tidak hidup ialah seperti apa? Tertikus, pen, kad, buku. Okey, semua kata nama am akan ditulis dalam huruf kecil. Kecuali apa? Kecuali di awal ayat. Kalau di awal ayat, letak apa pun mesti dimulakan dengan huruf besar. Seterusnya, kata nama khas. Kata nama khas ni merujuk kepada objek atau perkara yang khusus. Okey, ditulis dalam huruf besar dan ditulis dalam huruf besar walaupun berada di tengah ayat. Ataupun ditulis dalam huruf besar berada di depan ayat pun lagilah mestilah kena tulis dengan huruf besar. Seterusnya kata ganti nama diri. Okey, KGND. KGND secara asasnya KGND ada 3 iaitu kata ganti nama diri 1, 2 dan 3. Okey, cuba awak tengok ni
contoh cikgu buat. Okey, kata ganti nama diri yang pertama dan kata ganti nama yang pertama cikgu. Okey, kata ganti diri nama yang kedua ialah telefon cikgu dan kata ganti diri yang ketiga ialah pen cikgu. Okey, kita tengok sini. Cikgu buat satu formula untuk awak mudah ingat tentang kata ganti nama diri, KGND. Mudah ni, panjang sangat nak sebut kata ganti nama diri kan. Jadi kita sebut KGND. KGND yang pertama ialah cikgu. Ingat ya, cikgu bukannya merujuk kepada seorang. Maksudnya KGND yang pertama bukan, awak kena faham, bukan merujuk kepada seorang. KGND ialah merujuk kepada kata ganti nama diri yang pertama. Okey. Telefon merupakan kata ganti diri yang kedua, pen merupakan kata ganti diri yang ketiga. Okey. Cikgu ulang ya. Okey, awak dengar sini baik-baik ya. Formula yang cikgu buat. Aku sedang bercakap dengan kau kata ganti diri yang kedua, tentang dia, kata ganti diri yang ketiga, KGND yang ketiga. Okey, tengok ya. Aku sedang bercakap dengan kau tentang dia. Okey, ulang balik. Aku sedang bercakap dengan kau tentang dia. Okey, cikgu tukar kepada untuk bilangan yang lebih besar. Kami sedang bercakap dengan kalian tentang mereka. Cikgu ulang balik. Kami sedang bercakap dengan kalian tentang mereka. Okey, nampak kan? Okey, iaitu Kak Cikgu merupakan KGND yang pertama. Telefon merupakan KGND yang kedua. Bila kita tengah bercakap tentang sesuatu, itu merupakan KGND yang ketiga. Okey, boleh faham ya? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, saya sedang bercakap dengan awak tentang dia. Nampak? Tadi aku sedang bercakap dengan kau tentang dia. Sama juga. Saya sedang bercakap dengan awak tentang dia. Okey. Kata ganti diri yang pertama iaitu penutur. Iaitu contohnya ya, tunggal. Aku, saya, patik, hamba itu kalau kata KGND yang tunggal. Tapi merujuk kepada KGND yang banyak atau jamak, kita gunakan kami, kita. Okey, boleh faham ya? Okey. Cikgu ulang balik, cikgu ceritakan balik tentang patik dan hamba. Okey. Kalau patik ni cikgu sedang bercakap dengan Sultan. Kalau beta pun kata ganti diri pertama. Kalau beta, Sultan tengah bercakap tapi dia membahasakan diri dia sebagai beta. Beta, dia akan bercakap dengan sesiapa sahaja dia gunakan kata ganti diri beta. Kalau dia sebagai Sultan. Kalau patik, cikgu sedang bercakap dengan Sultan. Kalau hamba cikgu tengah bercakap dengan cikgu rakyat biasa kan. Cikgu tengah bercakap dengan rakyat biasa yang lain sebagai hamba. Okey, kita tengok kepada KGND yang kedua iaitu pendengar. Pendengar ni maksudnya cikgu tengah bercakap dengan awak yang kat depan cikgu. Okay, dalam segi penulisan, kebanyakannya kita akan jumpa KGND yang kedua melalui cakap ajuk. Sebab kita tengah berbual dengan seseorang. Okay. Contohnya, awak, kamu, encik, saudari, tuan, tuanku. Okay, saudara, engkau, cik, tuan, anda, tuan hamba, puan. Okay, jadi hamba untuk katakan diri yang pertama, hamba sedang bercakap dengan tuan hamba. Kata ganti diri yang kedua. Okay. Kalau menunjukkan kepada bilangan yang banyak ataupun jamak untuk KGND yang kedua, contohnya awak semua, saudara sekalian, encik-encik, tuan-tuan, anda semua, kamu semua, saudari sekalian, cik-cik, puan-puan, kalian. Okey, macam cakap tadi lah. Okey, yang seterusnya KGND yang ketiga iaitu orang yang diceritakan halnya. Maksudnya cikgu tengah bercakap tentang dia ni. Dalam bahasa yang tak eloknya kita tengah bercakap macam kita tengah mengumpat lah, tapi tak elok pula kan kita cakap mengumpat kan. Dia umpamanya kita tengah bercakap tentang dia. Okey, contohnya dia, ia, beliau, baginda. Okey, itu untuk tunggal. Kalau jamak, mereka. Maksudnya, contohnya Pak Ali pergi ke kedai. Pak Ali, kita tengah bercerita tentang Pak Ali. Jadi Pak Ali itu merupakan KGND yang ketiga.
Faham kan? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, untuk kata kerja. Okey, kata kerja secara asasnya kata kerja terbahagi kepada dua. Okey, kata nama tadi terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada tiga. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan tak transitif. Okey, nanti untuk kata kerja sahaja cikgu akan buat lagi satu video untuk menerangkan kata kerja sahaja. Okey, jadi kata kerja ni sebenarnya dalam dia lebih kompleks lagi. Tapi tak apa. Untuk secara asasnya awak mengetahui bahawa kata kerja ini terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif iaitu kata kerja yang perlu diikuti dengan objek yang terdiri daripada frasa nama. Maksudnya kata kerja tu mesti diikuti dengan objek. Mesti. Tak boleh tak diikuti dengan objek. Kalau diikuti dengan objek yang merupakan frasa nama, itu merupakan kata kerja transitif. Okey, apa itu kata kerja transitif? Kata transitif terbahagi kepada dua lagi. Iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Okey, kita tengok kata kerja transitif aktif. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang didahulukan, yang berawalan dengan men. Okey? Men. Okey, ataupun dengan didahului dengan men dan dengan atau tanpa akhiran i dan kan. Sama ada boleh diakhiri dengan i dan kan ataupun tanpa diakhiri dengan kan. Tapi mesti diawali, mesti didahului dengan imbuhan men. Okey. Contohnya, memberikan perlukan objek selepasnya dan hadiah merupakan kata nama. Okey, tengok dekat situ ikan tu cakap memberikan. Aiman memberikan hadiah itu kepada adiknya. Okey, Aiman tu, okey, kalau kita tengok, Aiman ni dia memberikan hadiah itu kepada adiknya. Aiman memberikan. Okey, bila memberikan, dia mesti perlukan objek selepasnya sebab kalau kita buat ayat, Aiman memberikan, kita tak fahamkan ayat tu memberikan apa. Masih lagi orang tertanya-tanya, memberikan apa, nak bagi apa dekat Aiman, nak bagi apa? Macam tu kan. Jadi mesti diikuti dengan objek. Dan jika objek itu merupakan kata nama, kan? Maksudnya mesti diikuti dengan sesuatu, bukan objek. Mesti diikuti dengan sesuatu yang merupakan kata nama, jadi itu merupakan kata kerja transitif. Okey, tengok ikan tu cakap lagi, memberikan merupakan memerlukan objek dan selepasnya memberikan memerlukan objek selepasnya. Maksudnya memberikan tu perlukan objek. Objek tu apa? Hadiah. Dan hadiah tu merupakan frasa nama. Hadiah tu merupakan kata nama. Disebabkan itu merupakan kata nama, jadi itu merupakan kata kerja transitif aktif. Okey. Kalau kata kerja transitif pasif. Okey. Kata kerja transitif pasif terhasil daripada proses transformasi ayat aktif kepada ayat pasif. Okey. Hadiah itu diberikan oleh Aiman kepada adiknya. Hadiah itu diberikan oleh Aiman kepada adiknya. Nampak tak? Kita dahulukan objek dekat depan dan kita guna imbuhan di dan kan. Okey? Diberikan oleh Aiman kepada adiknya. Okey, cikgu terus lagi kepada kata kerja tak transitif. Okey, kata kerja tak transitif ini dia sebab dia tak, maka dia tidak perlukan objek selepasnya. Okey, contohnya, okey tengok kata kerja tak transitif pun dia terbahagi kepada dua. Sama juga dengan kata kerja transitif. Tak transitif terbahagi kepada dua iaitu berpelengkap dan tak berpelengkap. Okey, apa itu kata kerja transitif berpelengkap? Berpelengkap bermaksud tidak memerlukan objek selepasnya tetapi mempunyai penerangan. Okey, contoh bas itu berhenti di tepi jalan. Okey, bas itu berhenti. Berhenti di mana? Di tepi jalan. Ayat di tepi jalan untuk melengkapkan perkataan berhenti. Andai kata tak ada, bas itu berhenti.
Kita dah tahu dah. Okey, dah jelas dah ayat tu. Kita pun dah faham. Maksudnya baik itu berhenti. Kita tahulah baik itu berhenti. Memang berhentilah. Okey. Jadi dia tak perlukan ayat seterusnya. Sebab itulah dia tak perlukan objek selepasnya. Sebab itulah ia dikatakan kata kerja tak transitif. Kena faham tu. Okey. Dan kalau kata kerja tak transitif, dia tak berpelengkap, maksudnya objek dia tu tidak mempunyai penerangan. Contohnya Atif sedang berenang. Berenang ni dia tak perlukan objek frasa nama selepasnya kerana perkataan itu sudah difahami maksudnya. Okey, faham kan? Jelas kan? Okey, cikgu teruskan lagi untuk kata adjektif. Kata adjektif terdapat 9 komponen di dalamnya, iaitu menerangkan keadaan. Banyaklah contoh kata adjektif, iaitu kata erti waktu, warna, sifat, ukuran, perasaan, cara, jarak, panca indera dan bentuk. Okey, kata adjektif memang banyaklah. Okey, jadi kita akan tengok yang keempat iaitu kata tugas. Nak tahu tentang kata tugas? Imbas kod ini. Imbas QR code ini awak akan dapat mengetahui any flip tentang kata tugas yang cikgu akan ceritakan nanti. Cikgu akan videokan. Okey? Jadi untuk mengetahui seterusnya dalam proses pembentukan kata. Okey, kita ada berapa tadi? Ada 4 proses pembentukan kata. Okey. Proses yang pertama iaitu proses pengakrominan. Ada banyak juga dalam proses pengakrominan ni. Okey, apa prosesnya? Imbas QR code ini untuk awak mengetahui tentang proses pengakrominan. Okey, dah imbas? Belum? Okey, boleh imbas sekarang. Okey, cikgu teruskan lagi untuk proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan pun ada 4 juga. Pengimbuhan, awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Cikgu akan cerita di mana? Imbas QR code ini. Dekat sini cikgu akan cerita tentang proses pengimbuhan. Seterusnya proses penggandaan, proses yang ketiga. Maksudnya daripada perkataan dasar, perkataan tunggal boleh menghasilkan kata ganda melalui proses penggandaan. Okey, dekat mana nak tahu? Sila scan, sila imbas QR code di bawah ini. Okey, seterusnya dah imbas? Dah, bagus anak-anak cikgu. Seterusnya proses pemajmukan. Berlaku proses pemajmukan juga. Barulah wujud satu perkataan baru. Okey, kat mana? Imbas QR code ini, proses pemajmukan. Okey, baiklah. Dan yang terakhir, sekian. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk awak semua. Assalamualaikum.